Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya Muhammad Ashraf bin Zainul Abidin, pelajar tahun 1 dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya merupakan pelajar dari Fakulti Pengajian Islam dan Program Syariah. Baiklah, InsyaAllah pada hari ini saya akan mengkongsikan sebuah video yang bertajuk hak isteri dalam Islam mengikut syarak. Untuk makluman semua, video ini adalah di bawah subjek fiqh ibadat dan munakahat di bawah kendalian Dr. Muhammad Nazir bin Alias. Okey, insyaAllah tanpa membuang masa, saya akan teruskan kepada isi yang pertama, hak isteri dalam Islam di sisi syarak. Yang pertama adalah mendapat mahar. Setiap perempuan yang bergelar isteri mempunyai hak untuk mendapat mahar dari suaminya. Mahar merupakan perkara wajib yang perlu diberikan oleh seorang suami semasa akad perkahwinan. Seperti mana yang kita ketahui, mahar ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama adalah mahar misal, yang kedua adalah mahar musamma. Mahar misal merupakan mahar yang ditentukan jumlahnya melalui saudara perempuan di pihak perempuan yang telah berkahwin. Manakala mahar musamma pula merupakan mahar yang ditentukan jumlahnya melalui persetujuan di antara pihak lelaki, iaitu pihak suami, dan juga pihak perempuan, iaitu pihak isteri. Antara perkara yang boleh menjadi mahar adalah yang pertama mata wang, barangan seperti cincin, kasut, pakaian dan lain-lain, pekerjaan seperti menghafal Al-Quran atau makanan atau bahan. Di Malaysia lazimnya masyarakat melalui Islam menjadikan mata wang dan juga barang seperti cincin, kasut, pakaian dan lain-lain sebagai mahar pada majlis perkahwinan mereka. Okey, baik, kita terus kepada isi yang kedua, iaitu nafkah. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Faqhiyah, nafkah ialah apa yang menjadi kekuatan atau kestabilan yang diperlukan oleh seseorang manusia tanpa pembaziran. Dinamakan nafkah kerana ia dihabiskan untuk tujuan keperluan asas seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah ini terbahagi kepada isteri terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah nafkah zahir dan kedua adalah nafkah batin. Saya akan terangkan nafkah zahir. Yang pertama, nafkah zahir ini merupakan nafkah yang dapat dilihat, disentuh dan digunakan bagi memudahkan kehidupan seharian. Nafkah zahir juga adalah nafkah yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada isterinya, ialah seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal mengikut kemampuan seorang suami. Firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 7 yang bermaksud, hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Hal ini bermaksud nafkah zahir ini adalah nafkah yang dapat dilihat oleh panca indera kita dan ia wajib diberikan kepada seorang isteri kerana ia merupakan hak isteri dalam perkahwinan di sisi syarak. Hal ini kerana perkara-perkara yang menjadi nafkah zahir ini akan dimanfaatkan oleh si isteri sebagai orang yang menjaga rumah tangga semasa ketiadaan si suami. Okey, baiklah, yang keduanya adalah nafkah batin. Seorang suami perlu memberikan nafkah batin kepada isterinya, iaitu menggaulinya dengan baik. Hal ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 223 yang bermaksud, isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu. Oleh itu, datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu sukai dan sediakanlah, yakni amalan-amalan yang baik untuk diri kamu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemuinya pada hari akhirat kelak, dan berilah
kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Ayat sebentar tadi menjelaskan bahawa seorang isteri berhak untuk mendapatkan nafkah batin dari seorang suaminya. Hal ini kerana nafkah batin ini telah menunjukkan kenikmatan dalam berumah tangga kerana telah sah di sisi syarak, dan di samping untuk memuaskan nafsu suami dan isteri secara sah dan melahirkan zuriat yang sah di sisi syarak, seterusnya melahirkan generasi Islam yang akan datang. Namun, terdapat beberapa keadaan yang dilarang untuk suami bersama dengan isteri, iaitu seorang suami tidak boleh bersama isterinya ketika isterinya sedang uzur, haid, tidak sihat, keletihan dan lain-lain. Hal ini kerana perkara ini telah dilarang oleh Allah dan boleh mendatangkan mudarat dan juga penyakit kepada salah seorang, sama ada suami ataupun isteri. Suami perlu memahami isteri dan bertolak ansur jika isteri tidak dapat bersama. Namun, isteri tidak boleh menolak jika tiada alasan yang muhasabah di sisi syarak. Hal ini menunjukkan bahawa seorang isteri itu wajib melayani suaminya apabila diminta, namun mereka boleh menolak dengan alasan yang muhasabah di sisi syarak dan bukanlah menolak dengan alasan sengaja dan sebagainya. Namun, nafkah batin bukanlah hanya perlakuan seksual semata-mata, tetapi layanan emosi dan tingkah laku yang baik juga menjadi hak seorang isteri. Seorang suami wajib memberikan layanan emosi yang baik pada isterinya agar dapat mewujudkan suasana yang harmoni dalam rumah tangga. Sebagai contoh, seorang suami ini perlu mendengar luahan isteri, melayani isteri dengan senyuman, tidak melakukan kekasaran, berkongsi masalah dan lain-lain. Hal ini akan menjadikan isteri itu berasa lebih dihargai suaminya setelah melakukan pelbagai kerja dan menjaga rumah semasa ketiadaan suaminya. Yang seterusnya adalah mendapat bimbingan dan pendidikan. Adalah hak yang menjadi tanggungjawab seorang suami untuk memberikan kepada isterinya. Menjadi tanggungjawab suami untuk berikan bimbingan dan pendidikan yang baik, khususnya pendidikan agama. Suami boleh memberikan pendidikan fardu ain dan fardu kifayah kepada isterinya jika mampu. Boleh memberikan bimbingan melalui contoh teladan yang baik. Seterusnya, selalu menasihati isteri dengan baik dan berhemah jika isteri melakukan kesalahan. Isteri perlu menerima teguran yang diberikan demi kemaslahatan rumah tangga yang aman dan harmoni. Saling bertolak ansur dan isteri perlu menghormati suaminya walaupun bertaraf pendidikan yang lebih tinggi berbanding dengan suaminya. Okey, baiklah. Mendapat bimbingan dan pendidikan ini juga merupakan hak seorang isteri, dan seperti mana yang kita ketahui, apabila seorang suami itu mampu, jika mempunyai ilmu dalam mendidik isterinya sendiri, maka dia boleh melakukannya sendiri. Jika tidak, dia perlu menunjukkan contoh teladan yang baik seperti mana yang digariskan oleh baginda Nabi SAW dalam mendidik isteri supaya menjadikan rumah tangga yang aman dan harmoni. Baiklah, yang seterusnya adalah hak bersuara. Seorang isteri juga mempunyai hak bersuara untuk mempertahankan haknya di sisi syarak. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Mujadalah ayat 1 yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah mendengar, iaitu memperkenankan aduan seorang perempuan yang bersoal jawab denganmu wahai Muhammad mengenai suaminya, sambil ia berdoa merayu kepada Allah, iaitu mengenai perkara yang menyusahkannya. Sedangkan Allah sedia mendengar perbincangan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini diturunkan kepada Khawlah binti Tha'labah yang datang mengadu kepada Rasulullah SAW perihal suaminya yang telah menziharkannya. Sedangkan beliau ini telah menghabiskan seluruh hayatnya untuk suaminya dan melahirkan anak-anak untuknya, serta telah menghabiskan hartanya untuk suami, sehingga Allah sendiri menjawab pertanyaan dalam ayat ini tentang hukum zihar. Ini menunjukkan wanita juga mempunyai hak supaya dapat memastikan hak tidak dicerobohi suka hati oleh pihak suami.
Hal ini bermaksud seorang isteri mempunyai hak bersuara dalam mempertahankan dirinya dan boleh memberi pendapat yang muhasabah tentang perihal rumah tangganya. Namun begitu, pendapat yang hendak diberikan tidak boleh mengikut hawa nafsu dan kepentingan diri sendiri yang boleh menyusahkan suami. Si suami juga perlu berfikir dan bertindak rasional dalam menerima atau menolak pendapat yang diberikan oleh isteri demi keharmonian rumah tangga. Baiklah, yang seterusnya adalah dan yang terakhir, hak terhadap harta sepencarian. Okey, baiklah. Harta sepencarian ialah harta benda yang diperoleh daripada usaha suami isteri semasa perkahwinan. Pembahagian harta sepencarian sebenarnya mempunyai hubung kait dengan adat yang seringkali dihubungkan dengan kelaziman masyarakat Melayu. Maka perkara ini disandarkan kepada kaedah fiqh al-adah al-muhkamah yang bermaksud sesuatu adat menjadi hukum. Harta sepencarian biasanya merupakan hak bersama suami dan isteri kerana kedua-keduanya pihak telah memberikan usaha sama ada secara langsung atau tidak. Pada kebiasaannya, tidak timbul soalan mengenai pembahagian harta sepencarian jika perkahwinan mereka tidak bermasalah. Namun dalam keadaan tertentu, contohnya apabila berlaku penceraian atau suami ingin atau telah berpoligami, akan timbul desakan dari pihak isteri untuk menuntut haknya kerana dia telah memberi sumbangan sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam memperoleh harta tersebut. Undang-undang keluarga Islam memberikan kepada mahkamah untuk membahagikan harta sepencarian ini antara suami dan isteri apabila tuntutan dibuat di mahkamah. Sumbangan secara tidak langsung oleh isteri adalah seperti melakukan kerja rumah, menjaga anak-anak serta mengiringi suami yang hendak pergi bekerja menjadi syarat untuk seorang isteri itu menerima harta sepencarian. Maka apa-apa aset ataupun harta sama ada harta alih atau tidak alih yang diperoleh semasa perkahwinan adalah menjadi harta sepencarian. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka, iaitu terhadap suami dengan cara yang sepatutnya dan tidak dilarang hukum syarak. Berdasarkan ayat tadi, kenyataan tadi dia jelas bahawa dalam suatu tuntutan harta sepencarian, sumbangan suatu pihak hanya timbul jika suami sahaja yang bekerja mendapatkan harta tersebut, manakala pihak isteri berada di rumah untuk menjalankan tanggungjawabnya sebagai isteri. Namun jika isteri yang bekerja untuk mencari harta sedangkan suami tidak bekerja dan mendakwa melakukan sumbangan yang tidak langsung seperti menjaga rumah, mengantar isteri untuk bekerja dan menjaga anak, maka tuntutan suami untuk mendapatkan harta sepencarian tidak diiktiraf oleh hukum syarak. Hal ini kerana tanggungjawab sebenar mencari rezeki dan mencari harta untuk kebahagiaan rumah tangga adalah terletak kepada si suami. Baiklah, kita sudah sampai pada penghujungnya. Kesimpulannya, Islam telah mengangkat martabat kaum wanita di dalam perkahwinan melalui hak-hak tertentu di sisi syarak. Suami wajib menunaikan tanggungjawab sebagai seorang suami dan ketua keluarga yang menjadi role model pada isteri dan anak-anak. Begitu juga dengan si isteri. Hak yang diberikan oleh suami kepada isteri perlu digunakan dengan berhemah agar kemaslahatan rumah tangga sentiasa terjamin. Seterusnya, yang terakhir, suami dan isteri perlu mempunyai toleransi yang baik serta tidak mengabaikan hukum syarak yang telah digariskan dalam Islam demi mengelakkan berlakunya penceraian. Oleh itu saja pembentangan dari saya dan semoga mendapat manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.